Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Tajuk 4 iaitu Reka Bentuk Pembungkusan. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini terbahagi kepada 6 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah kenali contoh pembungkusan makanan. Aktiviti kedua, cikgu akan terangkan berkaitan dengan projek reka bentuk bekas makanan saya. Aktiviti yang ketiga, kita akan mulakan langkah pertama iaitu menjana idea. Seterusnya, aktiviti yang keempat, kita akan belajar mengenai langkah yang kedua dalam melaksanakan projek iaitu melakar reka bentuk. Dan aktiviti yang kelima pula, kita akan main permainan atau game Find the Mesh. Okay? Yang keenam, aktiviti yang keenam adalah kita akan mulakan melakar. Sekarang kita akan mulakan aktiviti yang pertama iaitu kenali contoh pembungkusan makanan. Okey, ini adalah contoh pembungkusan makanan yang pertama. Dia dibuat daripada kertas dan juga fungsi dia adalah untuk meletakkan makanan. Seperti kita lihat sekarang ni, boleh memuatkan burger. Contoh yang kedua, siapa suka makan McD? Mesti tahu ni bekas apa. Kalau kita tengok pun, kita dah tahu. Yang ni adalah bekas untuk kita letakkan fries ataupun kentang. Jadi kita boleh lihat ciri-ciri adalah warna yang cantik, terang dan menarik untuk pelanggan beli makanan, bukan beli bekas. Contoh ketiga, kita dapat lihat dekat sini bekas makanan untuk letakkan pizza. Okay, kalau kita lihat gambar sebelah, kita tahu je nama yang terkenal di Malaysia iaitu Pizza Hut. Bekas makanan ni berbentuk petak yang dapat memuatkan satu biji pizza yang bulat besar. Okey? Kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua iaitu cikgu akan menerangkan mengenai projek reka bentuk bekas makanan saya. Bagi melaksanakan projek reka bentuk bekas makanan, cikgu adakan satu pertandingan. Anda dikehendaki mereka bentuk dan mencipta sebuah bekas makanan. Terdapat dua syarat pertandingan iaitu yang pertama, perlu sertai Google Meet bersama Cikgu Aina bagi melaksanakan projek. Yang kedua, menyiapkan projek dengan sempurna. Yang menariknya, pemenang projek terbaik akan menerima ganjaran menarik daripada cikgu. Okey murid-murid, untuk menjalankan projek ini, terdapat 6 langkah untuk anda laksanakan. Kita akan lihat langkah yang pertama iaitu menjanakan idea. Langkah kedua iaitu melakar reka bentuk. Langkah ketiga iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Langkah keempat, mengira kos bahan. Langkah kelima, menghasilkan reka bentuk. Langkah keenam, membentangkan reka bentuk. Jadi, untuk hari ini, kita akan fokuskan 2 langkah sahaja iaitu langkah pertama, menjanakan idea dan juga langkah kedua iaitu melakar reka bentuk. Sekarang kita akan lanjut kepada aktiviti yang ketiga iaitu langkah 1 menjanakan idea.
dalam langkah 1 menjanakan idea ni, kita perlu berfikir ataupun membayangkan. Anda perlu membayangkan beberapa idea sebelum membuat lakaran. Maksudnya waktu ni kita fikir lakaran apa yang kita nak buat. Kita terfikirlah bekas makanan macam mana aku nak. Bekas makanan macam mana aku nak reka. Gitu. Okey, dalam kita mencari idea tu, kita boleh dapatkan idea yang baru untuk membuat lakaran, ataupun kita tengok idea yang sedia ada dan kita buat penambahbaikan. Maksudnya contohnya kita akan lihat sekejap. Okay? Ini adalah contoh-contoh bekas makanan. Okay, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okay, contoh-contoh ini kita boleh bayangkan yang mana kita nak pilih untuk kita buat lakaran nanti. Okey? Seterusnya murid-murid, apabila sudah mempunyai idea, anda perlu melakar secara ringkas. Okey, jadi kita akan lihat contoh lakaran yang pertama. Lakaran 1 ni, cikgu akan tunjukkan beberapa step, beberapa langkah untuk melukis daripada simple sehinggalah kompleks, sehinggalah jadi sebuah bekas makanan. Okey, lakaran yang pertama ni kita tengok. Okay, yang kedua, dia semakin ada bentuk. Okay, yang ketiga, dia bertambah ada bentuk. Yang keempat, kita boleh nampaklah dia lebih detail. Okay. Yang ni pula adalah contoh lakaran yang kedua. Okay, kita lihat langkah lakaran yang paling simple, yang paling ringkas yang pertama. Okay, yang kedua, yang ketiga, dia dah jadi 3D dah. Yang keempat, dia dah jadi satu bekas macam mangkuk macam tu, tapi petak. Okey, seterusnya ini adalah contoh lakaran yang ketiga. Kita tengok lukisan yang pertama, dia berbentuk 2 dimensi. Yang kedua, dia dah jadi 3 dimensi. Okey, yang ketiga, dia tambah pula tali, lebih detail. Sekarang kita akan masuk kepada aktiviti yang keempat, iaitu langkah 2, melakar reka bentuk. Okay, jadi murid-murid, tadi dalam langkah pertama, kita dah ada 3 idea lakaran. Kemudian pada langkah kedua ini, anda perlu melakar hanya 1 lakaran terbaik. Maksudnya, kita kena pilih 1 sahaja. Ataupun, kita boleh gabung daripada 2 ataupun 3 idea dalam 1 lakaran. Okey? Sekarang cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam. Okey, untuk pilih lakaran ni, pilih hanya 1 idea, iaitu lakaran 3. Tadi kan masa kita cari-cari idea pada langkah pertama, jadi pada langkah kedua ni kita dah buat keputusan. Okey, saya nak pilih lakaran ketiga untuk saya buat projek nanti. Okay, untuk yang tak mau pilih 1 saja idea, dia nak gabung 2 idea dalam 1 lakaran, boleh. Kita tengok contoh sini. Lakaran yang dipilih ialah gabungan idea lakaran 1 dan lakaran 3. Kerana mempunyai penutup dan juga ruang yang besar dan tali pemegang. Okey, maksudnya dia gabungkan 2 idea, jadilah lakaran yang baru yang paling terbaik. Seterusnya, dalam kita memilih untuk kita buat lakaran reka bentuk bekas makanan, terdapat 4 elemen penting yang kita kena titik beratkan. Yang pertama iaitu ruang. Kita kena tengok kita nak buat
kita nak cipta bekas makanan kita tu, ada tak ruang udara? Okey. Yang kedua, dari segi rupa, dari segi bentuk petak ke, bulat ke, segitiga ke. Okey. Yang ketiga, tekstur. Tekstur ni adalah permukaan. Keadaan permukaan bekas makanan kita tu, sama ada kasar ataupun licin. Okey, yang keempat, nilai. Bekas makanan kita tu kita nak buat warna apa? Ada corak apa? Okey, itu adalah 4 elemen penting. Sebelum kita buat lakaran juga, kita kena fikir fungsi bekas makanan ni. Contoh dia, kalau kita tengok dekat paparan, okey, fungsi adalah untuk membungkus makanan, seperti kita boleh bungkus ayam goreng, kentang goreng, kek, makanan-makanan lain yang boleh dimuatkan. Okey. Sebentar lagi anda perlu membuat lakaran. Okey, kemudian apa yang anda perlu buat adalah anda perlu labelkan bahan. Bahan ni adalah benda yang kita nak gunakan untuk menghasilkan produk kita, iaitu bekas makanan. Okay, seperti contoh, kita perlukan tali dan juga bot lekap. Ikut kesesuaian awak punya bekas makanan. Setelah itu, murid-murid perlu labelkan ukuran. Contoh seperti ini. Sekarang kita akan ke aktiviti yang kelima, iaitu akan main game Find the Mesh. Untuk sertai permainan ini, murid-murid boleh layari pautan berikut dan cikgu juga ada masukkan link dalam grup WhatsApp. Aktiviti yang terakhir iaitu jom mulakan projek. Okey murid-murid, kita belajar pun sudah, main pun sudah. Sekarang kita akan mulakan projek. Okey? Jadi murid-murid perlu sediakan selai kertas A4, pensel, pemadam, baris untuk kita buat lakaran. Sebelum mulakan lakaran, cikgu nak pesan lakaran tu kena hantar. Jadi cikgu nak ajar cara-cara untuk hantar ke dalam Padlet. Okey, caranya adalah yang pertama, murid-murid perlu menulis nama penuh pada lakaran. Yang kedua, murid-murid perlu memuat naik atau menghantar gambar lakaran pada Padlet. Cara untuk memuat naik kerja rumah pada Padlet, langkah yang pertama, layari Padlet. Okay, link cikgu akan sediakan dalam grup WhatsApp. Setelah tekan pada link yang diberikan, anda akan masuk ke dalam laman ini, halaman Padlet. Kemudian anda perlu lihat pada ruang ataupun kolom kerja rumah murid dalam kurungan lakaran reka bentuk bekas makanan. Okey, kemudian apa yang anda perlu buat, anda pergi ke bawah kolom tu, ada tekan klik plus. Setelah tekan plus, dia akan naik kotak putih. Itu adalah ruang untuk anda hantar kerja rumah. Anda perlu type, tulis nama penuh. Kemudian dah siap tulis nama, klik pada kamera. Lepas tekan kamera, dia akan keluar kamera. Kemudian kita perlu tangkap gambar lakaran yang telah anda lakukan. Dah siap tangkap gambar, tekan save pada kamera tu. Pada hujung atas kanan kamera.
kan? Kalau tak faham tentang penerangan cikgu, boleh WhatsApp cikgu, okey? Jadi, anda boleh mulakan lakaran sekarang sehingga kelas tamat. Jangan lupa hantar kerja rumah dalam Padlet dan simpan lakaran anda kerana kita akan bincangkan mengenai lakaran itu pada kelas minggu hadapan. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih.